ada belum tidur je tuan-tuan, dan tidur hilanglah bintang tu. Tidur hotel 5 bintang, mimpi bini kejar dengan penyapu. Cukup tak guna tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok keegoan mereka, bila satu demi satu negeri jatuh, survei yang dibuat mutakhir ni tuan-tuan, semalam 2 hari lepas saya dengan data kuasa pusat, kita dibentangkan dengan kajian-kajian badan-badan bebas. Badan-badan bebas buat kajian, pilihan raya ke-13 Barisan Nasional akan tewas. Walaupun dia sebut paling selamat kepada 3 negeri. Tun Daim buat ramalan, dia kata yang paling selamat bagi UMNO yang pertama Melaka, yang kedua Johor, yang ketiga Pahang. Pahang selamat kerana sentimen Najib daripada Pahang. Oleh kerana Perdana Menteri daripada Pahang, mungkin orang Pahang ni akan jaga, akan sayang, pertahankan UMNO Barisan Nasional. Saya kata kalau teori itu tak betul. Pak Allah berasal pada Pulau Pinang tumbang. Mahathir berasal pada Kedah tumbang. InsyaAllah kali Najib daripada Pahang pula tumbang insyaAllah. Dan kita tengok senario yang berlaku ini, ya, mengingatkan kita apa yang berlaku dalam pilihan raya dulu. Dalam pilihan raya dulu sebelum itu sekalian, tuan-tuan tengok bagaimana bagaimana Menteri Besar Selangor, K. Toyo, dia menghadapi pilihan raya ke-12 dengan satu slogan, sifar pembangkang. Sifar pembangkang tuan-tuan. Dan bagi tunjuk doh dia, tuan-tuan mungkin masih ingat bagaimana dia bagi penyapu pada pegawai daerah. Saya bila tengok keluar dalam muka depan akhbar, Menteri Besar bagi penyapu kepada pegawai daerah. Yelah, pegawai daerah ni kaki tangan kerajaan. Orang bagi penyapu, ambil lah, walaupun aib, walaupun malu. Allah Ta'ala ni takkan benar kita sombong sangat. Jangan sombong. Kuasa ni milik Allah, bukan milik kita. Allah ajar kita, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tuzillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Katakanlah kekuasaan milik Allah, yang Allah akan beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah akan angkat siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah akan jatuhkan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Bagi penyapu, orang Melayu penyapu ni aib, walaupun penyapu baru. Apa rasa kaki tangan kerajaan bila pegawai daerah terima penyapu, kita staf apa rasa? Hati kecil saya sebut, insya-Allah dia akan tumbang. Mari pilihan raya, siapa sangka tiba-tiba UMNO kalah di Selangor. Saya duduk dalam jawatan kuasa tinggi parti. Waktu kita rangka dalam saat-saat akhir pilihan raya, antara negeri yang kita jangka kita boleh menang 2, Kedah dengan Pulau Pinang. Perak tak masuk dalam senarai, Selangor lagi tak masuk dalam senarai. Tapi bila Allah nak bagi, akhir Selangor tumbang. Demikian juga Terengganu. Bila mana bekas Menteri Besar Idris Yusof menghantar bulldozer, hantar JCB, robohkan surau masjid Kampung Bujang. Kampung Bujang tak ada surau, tak ada masjid. Orang kampung cari derma buat masjid. Kuliah tiap-tiap malam, berjemaah tiap-tiap waktu semayang. Kebetulan saya pergi rasmi masjid ni. Tiba-tiba dia hantar JCB, roboh masjid, ranak semua masjid. Tuan-tuan bayangkan kalau di AP buat kerja macam tu. Kalau di AP lah yang roboh masjid, perang tuan-tuan. Mungkin media akan keluar tajuk macam-macam. Tapi ni UMNO dia roboh masjid. Di Bandar Baru Bangi, K. Toyo menghantar JCB, roboh masjid. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku?
Allah Ta'ala menukar. Tiba-tiba bila pilihan raya akan datang, pilihan berikutnya ke-12, UMNO menang di Terengganu, tapi Sultan tak nak Menteri Besar macam ni. Walaupun menang besar, dia tak nak. Akhir naik maksanya. Siapa sangka baru ni dipaham, Menteri Besar faham pula buat kerja macam tu. Dia kata, tuan-tuan, kalau UMNO, kalau DAP boleh tawan bentung, tuan-tuan potong telinga saya terjun Sungai Pahang. Ini Menteri Besar faham, takkan tuan-tuan tak kenal. Menteri aku. Kalau DAP boleh tawan bentung, tuan-tuan potong telinga saya terjun Sungai Pahang. Jadi budak-budak duk main dalam Facebook, duk asal kunting, banyak buat apa? Nak potong telinga. Budak-budak duk hantar SMS. Dia kata, Ustaz, kita nak potong telinga dulu ke nak suruh dia terjun Sungai Pahang dulu? Saya kata, bagi dia terjun dululah, lembut sikit telinga. Budak-budak duk main, duk hantar dalam Facebook, tanya, Ustaz, kita nak potong kiri dulu ke kanan dulu? Saya kata, sunat kanan dulu. Dah, kuasa ni tuan-tuan, tak boleh jangka. Siapa jangka? Tahun 90 tuan-tuan, daripada PAH hanya ada 4-5 kursi. Mari pilihan raya yang ke pilihan raya tahun 1990, siapa sangka PAS boleh tawan seluruh Kelantan, 39 kursi, 39 kosong. Siapa sangka? Pilihan raya dulu PAS menang majoriti 1 kursi di Kelantan. Ini kuasa politik. Rakyat menilai, rakyat tengok. Hari ini kenapa Barisan Nasional tak berani nak ubah parlimen? Sebab mereka buat tinjauan, mereka buat kajian. Mereka dapati bahawa rakyat sekarang nak tukar kerajaan. Pergilah mana-mana tuan-tuan. Minggu lepas ada satu ceramah besar di Felda. Kebetulan bekas pegawai eksekutif Felda, Saudara Mak Said Johnny, beliau menyertai PAS di Johor. Ini orang nombor 2 dalam Felda Plantation. Dia mari berceramah di Jengka. Ada seorang pegawai kanan Felda masih bekerja duduk depan, duduk di atas pentas. Ini luar biasa lah bila ada pegawai Felda sanggup, pegawai kerajaan masih bekerja sanggup duduk atas pentas. Kawan-kawan dia tanya, kamu tak takut ke? Dia kata, takut apa? 2 bulan saja lagi. Takut apa? 2 bulan saja lagi. Lepas ni tumbang lah UMNO. Ni keyakinan pegawai kerajaan. Baru ni waktu kita buat himpunan kebangkitan rakyat di Kuala Lumpur, kita tersurat nak jumpa Ketua Polis Negara, minta kebenaran untuk guna stadium. Dia setuju untuk terima. Kita pergi ke Bukit Aman. Kita masuk, dia tunggu, bangun, berdiri, sambut pegawai-pegawai tinggi polis. Kemudian dibawa dalam majlis taklimat, diberi taklimat satu persatu. Lain macam lah tuan-tuan, layanan boleh macam. Lepas tu kita offer, diberi tawaran. Dia kata, saya cadangkan kalau boleh buat di Stadium Bukit Jalil. Kita kata tak boleh. Dulu kita yang minta Bukit Jalil, polis kata tak boleh, minta Dataran Merdeka. Sekarang kita minta Stadium Merdeka. Macam mana pun Stadium Merdeka. Okeylah, setuju, lulus. Kita buat himpunan bawah ni, ratus ribu tuan-tuan, berjalan dengan aman, tak ada apa-apa. Ya. Saya pergi jalan okey semua, balik pun okey. Tak syok lah tuan-tuan, tak kena gas. Biasa kita bekerja kena gas, kena tembak. Tapi baru ni jumpa polis tengok, tapi macam pula polis ni. Saya kebetulan awal bulan baru ni buat pertemuan dengan Ketua Polis Negeri di Pahang. Isunya di Felda mereka sekat ceramah Pakatan Rakyat. Kita nak masuk, mereka sekat, tak pernah masuk.
Kita pergi jumpa ketua polis negeri, alhamdulillah berangi dengan baik. Sebab ini akta baru, akta perhimpunan aman. Hari ini keluar berita, polis cari 14 ibu bapa yang bawa anak-anak ke dalam himpunan aman kerana bercanggah dengan akta perhimpunan aman. Saya pun tulis satu artikel, saya kata, nama pun himpunan aman, takkan tak boleh bawa budak. Kalau bawa budak tak boleh, baik nama himpunan tak aman. Kesalahan, kononnya bawa kanak-kanak ni salah dalam himpunan tersebut. Kalau macam tu waktu Najib turun, kenapa himpunan boleh bawa anak-anak tak ada apa? Sama juga. Apa akta diguna waktu himpunan bersama dengan menteri? Sama juga akta perhimpunan aman. Kalau akta yang sama, kenapa Pakatan Rakyat buat, bawa kanak-kanak salah, bila Perdana buat, tiba-tiba tak salah? Jadi rakyat menilai sekarang, maklumat sekarang, ujung jari. Sebab itu bagi kita, apa yang sedang kita alami sekarang ini satu proses. Cuma mereka cuba mainkan isu. Saya semalam di balik Kedah, dalam satu dialog, apa isu yang mereka buat? Isu biasa je. Isunya, kalau Pakatan Rakyat menang, Lim Kek Siang akan jadi Perdana Menteri. Makcik-makcik takut kalau Pakatan Rakyat menang, Kristian akan jadi agama resmi negara. Ini dia takut-takutkan. Ya, untuk sekalian maklumat tak ada. Ya, orang kampung yang tak ada maklumat, akhir bila TV dia ulang dia tu tiap-tiap hari, akhir mereka percaya. Tak nafi. Ni ada satu grup ni, dia pergi rumah-rumah, dia naik, dia kata, makcik, kita kena selamatkan kerajaan kita, kena selamat makcik, kalau kita kalah habis kita makcik, menangis-nangis. Dia ada satu grup ni tuan-tuan, kerjanya naik atas rumah menangis. Naik rumah, cakap sikit menangis. Ya makcik pun menangis-nangis, berpeluk-peluk menangis. Macam himpunan UMNO baru dah, menangis-nangis, dapat datuk. Cikgu tu yang menangis, lepas menangis dapat datuk. Saya ingat kalau orang Cina, bila ada orang meninggal dunia mati, kita pergi menangis, dapat duit. Ni satu grup pergi menangis, meyakinkan makcik kalau Pakatan Rakyat menang, DAP jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, DAP bertanding berapa kursi? Seluruh negara, DAP bertanding 46 kursi. Dia menang semua, banyak tu je. Dan dia pun dah ulang kali sebut bahawa DAP tak akan jadi Perdana Menteri. Kita ada 3 parti dalam Pakatan Rakyat. Sesuatu keputusan besar mesti dapat konsensus 3 parti bersetuju. Komitmen kita bahawa ini yang kita nak buat, dan kita beritahu. Nak tukar Kristian jadi agama resmi, mana boleh? Islam agama resmi ni perlembagaan negara. Nak ubah perlembagaan, kena 2/3 majoriti. Bukan boleh suka ubah macam tu saja. Cuma maklumat orang kampung dia tak tahu. Dia tengok TV tiap-tiap hari, TV duk tipu. TV ni macam ni lah, macam cerita seorang postman. Postman ni nak dihantar surat satu rumah, masuk pagar, tiba-tiba seekor anjing terekam kaki dia, gigit kaki dia, berdarah-darah kaki postman. Besok keluar berita, postman gigit anjing. Kita kata, pasal apa berita postman gigit anjing? Anjing gigit postman. Berita sebenar, anjing gigit postman. Dia kata, kalau saya tulis anjing gigit postman, orang tak beli, soal apa? Tapi kalau tulis berita postman gigit anjing, orang beli, orang nak cari mana postman yang gigit anjing. Makna yang penting bagi dia, laku soal apa? Berita betul tak betul, tak peduli. Usaha Malaysia, tuan-tuan, berpuluh kali kena saman, kalah sepanjang, berjuta kena bayar.
tapi teruskan agenda penipuan pada rakyat. Sekarang sibuk isu kalimah Allah. Ya. Kita pertahankan kalimah Allah. Ya. Jangan siapa yang cuba membenarkan kalimah Allah diguna kepada orang bukan Islam. Pertahan kalimah macam orang pertahan tiang bendera. Pertahan tiang bendera. Macam mana pun kita pertahan, bendera tak ada dah. Pertahan kalimah Allah, hukum Allah tak pertahan. Tuan-tuan sekalian, kita dah tegaskan. Yang bagi kebenaran terjemah Bible bahasa Melayu ni siapa? Menteri Dalam Negeri, bukan PAS, bukan DAP. Lee Hua Eng minta kebenaran kepada kerajaan. Dia bukan minta pada PAS. Dia bukan minta pada PKR. Dia minta kebenaran. Kita PAS, kita dah tegaskan. Kalimah Allah, kalimah universal. Orang yang bukan Islam nak sebut kalimah Allah, perkara biasa, adi, lazim. Sejak zaman jahiliah lagi, sejak zaman sebelum Nabi lagi, biasa mereka sebut nama Allah. Dan kita tak boleh nak sekat orang nak sebut nama Allah. Dan kita tak boleh nak halang kalau orang tu nak sebut nama Allah. Biasalah mereka sebut nama Allah. Ya. Tuan-tuan sekalian, ayah Nabi Muhammad nama Abdullah. Nabi belum ada lagi. Nama ayah dia, Kaabah tu dipanggil Baitullah. Ya. Biasalah kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, Cina-Cina Kelantan, biasa je cakap Allah ni, biasa je. Kita jumpa dia, Acong, kau mari rumah aku minggu depan, InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Biasa je. Takkan dia kata InsyaAllah, kita pun tangkap dia. Sebab awak sebut Allah tadi, jaga.